Hai, Assalamualaikum. Dalam siri Perkim Studio pada kali ini, saya akan kongsikan tips kepada yang ingin menyertai program kesukarelawanan ataupun program kebajikan. Penting untuk semua, tak kiralah yang beginner, yang baru nak berjenak-jenak ataupun yang dah berpengalaman dalam dunia kesukarelawanan ini. Yalah kan, sejak pandemik setahun lebih ini, kebanyakan dari kita ramai yang hanya duduk di rumah dan peluang untuk sertai program-program sebagai ini sangatlah terhad. Jadi penting sebenarnya untuk kita tahu apa preparation ataupun persediaan yang boleh kita lakukan sebelum menyertai aktiviti kesukarelawanan. Yang pertama, kita perlu bersedia dari segi fizikal dan mental. Benda ini sangat penting dalam mana-mana program kerana ini adalah asas untuk menentukan sama ada kita dapat survive dan berjaya berprogram dengan baik ataupun tidak. Contohnya, kita tengok dari segi fizikal. Adakah program yang kita nak sertai ini tempohnya lama dan memerlukan komitmen tenaga yang banyak? So, apa yang kita perlu buat ialah kita bersedia sebaik mungkin. Contohnya, kita bersenam ataupun berjogging bagi meningkatkan lagi stamina kita. Kalau dari segi mental pula, kita kena set betul-betul minda kita, mindset kita ni yang kita nak join aktiviti kesukarelawanan, bukan sekadar suka-suka ataupun nak pergi melancong. Lower your expectation or make your expectation realistic. Jangan ingat bila kita join aktiviti seperti ini, kita akan berada dalam keadaan atau persekitaran yang selesa, dapat tidur nyenyak dan sebagainya. No. Most of the time, banyak cabaran yang kita kena hadap dan banyak sacrifice sebenarnya yang perlu kita lakukan. Yang kedua, buat survey, research ataupun riki terlebih dahulu tempat dan lokasi yang kita nak pergi volunteer ni. Penting untuk kita kaji serba sedikit berkenaan target group ataupun dengan siapa yang akan terlibat dalam aktiviti kita, supaya nanti kalau kita nak buat apa-apa, benda tu akan jadi lebih mudah dan lebih senang. Kena ambil tahu juga kalau ada adat ataupun pantang larang tertentu. Contohnya pengalaman saya, macam ada sebuah perkampungan orang asli di Pahang yang mana tiada kepercayaan kalau pakai baju warna hitam boleh dapat bad luck ataupun malapetaka. Ngam-ngam masa tu baju program warna hitam, dan kebetulan sepanjang program itu hujan turun dengan sangat lebat sehingga mengganggu aktiviti harian penduduk kampung. So macam ada sebahagian daripada orang kampung yang agak kurang senang dengan kehadiran kami. Okey, yang ketiga, be flexible. Mungkin sebelum program ataupun semasa preparation kita dah di-assign ke spesifik task ataupun spesifik biro mengikut kebolehan kita. Namun biasanya semasa program kita akan terlibat dengan banyak perkara, dengan banyak benda. Contohnya, kita mungkin bertugas sebagai biro praktek, tapi pada masa hari kejadian, unexpected things happen dan mungkin berlaku kekurangan komuniti. Contohnya untuk jaga adik-adik dalam start modul. So, kita kena fleksibel dan be proaktif sekiranya diminta untuk bantu biro-biro yang lain. Dan be flexible ini juga termasuklah dalam keadaan yang mana kita perlu adapt dengan suasana, cuaca ataupun makanan tempatan. Kalau sebelum ni tak boleh itu, tak boleh ini, so dalam program kesukarelawanan ini kita kena get ready, be ready untuk berhadapan dengan benda-benda yang macam ni. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi ni penting, tak kiralah dengan kawan-kawan yang join program dengan kita ataupun dengan target group tempat yang kita pergi volunteer tu. Yang penting, banyakkan bertanya ataupun kalau ada any issues, cuba communicate so that tak berlaku sebarang masalah. Next, cuba juga untuk bersosial, luaskan networking dan jadikan strangers yang kita tak kenal itu sebagai rakan dan family kita. Mungkin dari situ juga kita dapat jumpa best friend kita, BFF kita, dan mungkin jodoh kita, siapa tahu kan. Okay. Selain daripada itu, boleh juga cuba untuk belajar bahasa tempatan, dapat faham sikit-sikit basic conversation pun dah okay, so that senang untuk kita nak blend in dengan komuniti setempat. Dan yang terakhir adalah niat dan tujuan. Penting untuk kita semak matlamat ataupun sebab kenapa kita nak join program volunteerism ni. Why? Niat ini sangat mempengaruhi perjalanan kita dalam sesuatu program tu. Dan of course, niat kita, tujuan kita yang utama adalah untuk berkongsi kebahagiaan, kasih sayang, nak membantu, nak meringankan beban dan sebagainya. Jujur cakap, apa yang kita niatkan itulah apa yang kita akan dapat selepas program itu.
Contoh, kalau kita betul-betul nak berkongsi kegembiraan, berkongsi kebahagiaan, percayalah kita sendiri yang akan dapat merasai kegembiraan dan kebahagiaan itu selepas program itu habis.